Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Hana Sofia binti Maliki, nombor matrik A174223 dari kursus EPPE 2053 Ekonomi Malaysia Set 1 ingin membentangkan tugasan video A4 iaitu yang merangkumi tugasan A1, A2 dan A3. Untuk A1, pertamanya kita akan melihat kadar sumbangan KDNK mengikut jenis aktiviti ekonomi pada harga semasa dari tahun 1987 hingga 2018. Daripada data yang terlihat, aktiviti perbuatan sentiasa berada pada kedudukan yang tinggi berbanding aktiviti ekonomi yang lain. Hal ini kerana kerajaan melihat bahawa aktiviti ini dapat memberikan keuntungan yang tinggi kepada negara dan sebagai pemangkin untuk utama kemajuan ekonomi. Sektor pembuatan sering dikaitkan dengan kemasukan jumlah modal yang besar serta perkembangan teknologi ke sesebuah kawasan. Seterusnya, kita dapat lihat perubahan kadar sumbangan KDNK dalam aktiviti pertanian. Pengeluaran pertanian keseluruhannya telah menurun dalam tahun 1998. Hal ini kerana pengeluaran kelapa sawit mencatatkan penurunan sebanyak 8.1% dibandingkan dengan tahun 1997. Salah satu faktor utama yang menyebabkan penurunan adalah faktor cuaca itu, kemarau yang disebabkan oleh El Nino pada 6 bulan pertama 1998 dan 6 bulan kedua seterusnya. Seterusnya, kita melihat pula kadar sumbangan KDNK mengikut jenis sektor ekonomi pada harga semasa dari tahun 1987 hingga 2018. Daripada graf tersebut, kita dapat melihat bahawa sektor ketiga sentiasa berada di paras yang lebih tinggi berbanding sektor pertama dan kedua. Selain itu, sektor pertama yang dulunya pada tahun 1987 berada pada paras yang lebih tinggi berbanding sektor kedua semakin menurun dari tahun ke tahun, manakala sektor kedua pula semakin meningkat dan mendahului sektor pertama. Untuk lihat dengan lebih jelas, mari kita lihat carta pie ini. Okey, apa yang paling jelas dilihat di sini ialah pada tahun 1990, sektor pertama jatuh dengan mendadak. Okey, kita boleh lihat di sini. Hal ini adalah jatuh mendadak sehingga 1997. Hal ini adalah disebabkan oleh krisis mata wang yang melanda Asia ketika itu, Asia Timur dan Asia Tenggara, dan Malaysia juga turut terpengaruh dengan krisis ini. Okey, seterusnya kita beralih kepada kadar sumbangan KDNK mengikut terma ekonomi pada harga semasa. Seperti yang telah dijelaskan tadi, sektor pertanian berada pada dalam paras yang rendah berbanding sektor industri dan perkhidmatan. Manakala sektor industri dan perkhidmatan pula berada paras yang tinggi, yang mana kita tahu bahawa sektor perkhidmatan ini banyak memberi sumbangan kepada negara. Okey, seterusnya kita lihat tentang peratus sumbangan KDNK mengikut jenis perbelanjaan pada harga semasa dari tahun 1980 hingga 2018. Dari segi pembentukan modal tetap kasar, terdapat penurunan yang mendadak iaitu pada tahun 1997 di mana pada ketika itu berlaku kemelesetan ekonomi dari segi krisis mata wang. Maka pelabur dari luar dan dalam negara kurang untuk melabur di Malaysia pada ketika itu. Selain itu, kita dapat melihat bahawa peratus bagi ekspor barangan dan perkhidmatan adalah yang paling banyak memberi sumbangan kepada Malaysia. Hal ini kerana Malaysia banyak membuat pengeluaran yang tidak ada pada negara lain seperti minyak kelapa sawit dan getah. Faktor-faktor fundamental pasaran juga mendorong kenaikan harga komoditi ini, iaitu seperti cadangan kerajaan Indonesia mengharamkan ekspor kelapa sawitnya dan penawaran minyak kepada negara-negara lain seperti China, Mesir, Afrika Selatan, Turki dan Amerika Syarikat. Namun begitu, ekspor di Malaysia mula menurun dari tahun 2004 sehingga 2018 kerana berlakunya kejatuhan nilai ekspor yang lebih tinggi berbanding nilai import pada ketika itu. Untuk lihat dengan lebih jelas, mari kita lihat carta pie bagi peratus sumbangan KDNK mengikut jenis perbelanjaan ini. Daripada ini jelas sekali bagi ekspor dan perkhidmatan yang paling banyak memberi sumbangan kepada negara berbanding pembelanjaan yang lain. Namun begitu, perbelanjaan penggunaan akhir persendirian turut memberi sumbangan yang banyak kepada ekonomi. Namun, peratus KDNK-nya semakin menurun dan dari tahun ke tahun namun kembali meningkat dari tahun 2010 hingga 2018. Manakala perbelanjaan yang lain seperti perbelanjaan penggunaan persendirian telah menunjukkan sumbangan yang statik kepada ekonomi negara ini. Okey, seterusnya kita beralih kepada tugasan yang kedua. Okey, iaitu yang mengenai populasi penduduk, tenaga buruh dan pekerja di Malaysia. Pertamanya ialah kita lihat peratus purata kadar pertumbuhan penduduk tahunan 1970 hingga 2019. Dari tahun 1970 hingga 1971, ia menurun dengan keadaan yang drastik kerana ekonomi pada masa itu masih mundur dan kurangnya pengetahuan tentang penjagaan kesihatan dan ketidakcekapan teknologi untuk merawat penyakit. Kemudian, kadar pertumbuhan penduduk Malaysia semakin meningkat secara sederhana bermula 1982 hingga ke tahun 2000. Walau bagaimanapun, penduduk Malaysia telah mencapai kedudukan yang paling tinggi pada tahun 1992 iaitu sebanyak 2.8%. Hal ini kerana kerajaan telah menjalankan dasar untuk menjaga kebajikan rakyat melalui penambahbaikan infrastruktur kesihatan. Setelah itu, ia kembali menurun sehinggalah pada tahun 2012, kadar pertumbuhan penduduk meningkat naik secara mendadak sehingga tahun 2013 dan kemudian menurun kembali
pada tahun 2014. Kemudian kita lihat pula pertumbuhan penduduk Malaysia mengikut peringkat umur dari tahun 1980 hingga 2010. Pada tahun 2010, bentuk piramid populasi penduduk Malaysia menunjukkan bentuk piramid yang sangat berbeza berbanding tahun 1980, 1991 dan 2000. Apa yang membezakan pada tahun 2010 ialah populasi penduduk yang berumur 5 hingga 29 tahun menunjukkan bilangan populasi yang meningkat lebih tinggi berbanding tahun-tahun yang sebelumnya. Hal ini kerana kebanyakan dari mereka mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam penjagaan kesihatan dan kurang mendapat penyakit pada ketika itu. Seterusnya, kita lihat pula peratus kadar penyertaan tenaga buruh pada tahun 1982 hingga 2019. Pada tahun 1985, kadar penyertaan tenaga buruh adalah sangat rendah disebabkan berlakunya ekonomi mengucup pada ketika itu. Kerajaan seterusnya mengambil langkah drastik bagi memulihkan keadaan ekonomi, terutamanya dengan mendorong sektor swasta supaya berperanan lebih aktif di samping langkah berjimat cermat dalam perbelanjaan, mengurus dan pembangunan yang diambil oleh kerajaan. Langkah-langkah ini telah berjaya meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi pada tahun 1986 sehingga tahun 1988 dan menyebabkan kadar penyertaan tenaga buruh juga semakin meningkat. Namun, pada akhir 2008, momentum pertumbuhan ekonomi mula perlahan berikutan kelembatan sektor luaran dan kejatuhan pelaburan swasta yang menyebabkan kadar penyertaan tenaga buruh berada pada paras yang sangat rendah iaitu 62.6% pada tahun 2009. Pada tahun 2010, kerajaan telah mengumumkan GTP dan ETP yang menetapkan sasaran supaya pendapatan per kapita rakyat Malaysia mencapai $15,000 bagi membolehkan negara ini keluar daripada perangkap pendapatan sederhana dan menjadi sebuah negara yang maju dan berpendapatan tinggi pada tahun 2020. Daripada itu, kadar tenaga buruh telah kembali meningkat secara drastik dan amat memuaskan. Okey, kemudian kita lihat pula kadar penduduk yang bekerja mengikut sektor ekonomi dari tahun 1982 hingga 2019. Seperti yang kita lihat, lebih ramai pekerja yang bekerja melalui sektor ketiga berbanding sektor pertama dan kedua. Hal ini kerana peluang bekerja dalam sektor perkhidmatan adalah lebih luas seiring dengan kemajuan teknologi Malaysia. Apa yang paling jelas dilihat ialah pada tahun 2002, sektor ketiga merosot secara mendadak sehingga tahun 2003. Hal ini disebabkan oleh kemerosotan ekonomi yang berlaku pada ketika itu. Kemudian ia kembali meningkat sehingga ke tahun 2019. Okey, akhir sekali kita beralih pada tugasan yang ketiga, iaitu yang pertamanya. Mari kita lihat struktur keseluruhan perdagangan, pembarangan dan perkhidmatan dari tahun 2010 hingga 2020. Hasil perdagangan bersih ini didapati dengan hasil ekspor ditolak dengan hasil import. Seperti yang kita lihat, struktur perdagangan perkhidmatan menunjukkan nilai yang negatif dari tahun 2012 sehingga tahun 2020. Manakala nilai bersih bagi pembarangan masih bernilai positif walaupun nilainya semakin berkurangan. Dan kemudian ia meningkat kembali dan menurun kembali pada tahun 2020. Okey, seterusnya adalah struktur perdagangan mengikut komoditi dari tahun 1988 hingga 2018. Antara komoditi di Malaysia ialah kayu balak, petroleum mentah, gas asli cecair dan getah. Secara ringkasnya, kadar ekspor bagi petroleum mentah semakin meningkat dari tahun ke tahun namun kembali jatuh bermula pada tahun 2013 dan kembali meningkat pada tahun 2016 sehingga 2018. Manakala bagi komoditi yang lain, ia menunjukkan kadar yang stabil dan tidak menunjukkan perubahan yang drastik. Okey, seterusnya kita lihat struktur perdagangan ekspor mengikut SITC dari tahun 1990 hingga 2019. Daripada data ini, kita dapat lihat negara Malaysia paling banyak mengekspor jentera dan kelengkapan pengangkutan berbanding barangan yang lain. Hal ini adalah disebabkan oleh pembangunan dan perkembangan aktiviti pembuatan yang semakin pesat di Malaysia. Seterusnya, kita lihat pula struktur perdagangan import mengikut SITC pada tahun 1990 hingga 2019. Seperti yang kita lihat, Malaysia juga banyak mengimport jentera dan kelengkapan pengangkutan dari luar negara. Manakala barangan yang lain diimport dalam keadaan yang sederhana kerana Malaysia lebih mengutamakan barangan pembuatan pada ketika itu. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada import mengikut barang penggunaan dari tahun 1989 hingga 2018. Daripada data yang kita lihat, import bagi barang modal adalah lebih tinggi berbanding barang yang lain. Hal ini disebabkan barang modal terdiri daripada barang yang digunakan untuk menghasilkan jentera. Selain itu, kita dapat melihat import bagi barangan perantaraan terus meningkat. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pesanan jualan industri elektronik dari luar negeri dalam tempoh tersebut. Akhir sekali, import bahan mentah adalah yang paling rendah berbanding yang lain. Okey, seterusnya kita beralih kepada hala tuju ekspor perdagangan, iaitu ke manakah Malaysia mengekspor barangan dagangannya dari tahun 1989 hingga 2018. Pada tahun 1997, US telah menjadi rakan dagangan Malaysia yang terbesar sehingga tahun 2008. Antara ekspor utama ke US adalah jentera, peralatan komunikasi dan kelengkapan pengangkutan. Setelah itu, perdagangan luar Malaysia dengan Singapura semakin berkembang apabila Malaysia banyak mengekspor barangan elektrik ke sana. Okey, akhir sekali,
saya akan menerangkan tentang hala tuju perdagangan import dari tahun 1989 hingga 2018 dari 5 buah negara teratas iaitu Jepun, Singapura, UK, US dan negara Asia yang lain. Apa yang paling jelas dilihat ialah peningkatan import dari Jepun semakin meningkat dari tahun 1989 hingga 1995. Hal ini kerana Jepun banyak mengeluarkan mesin dan peralatan pengangkutan, produk kimia dan barang pembuatan yang menarik Malaysia untuk mengimport barang di sana. Namun ia kembali menurun setelah itu sehingga pada tahun 2010 Singapura pula telah menjadi rakan dagang bagi Malaysia sehinggalah tahun 2018. Okey, daripada semua yang data yang saya peroleh ini rujukan daripada Badan Statistik Negara, Kementerian Kewangan Malaysia, Statistik Perdagangan Negara, MITI, Metrik dan juga WIS. Okey, saya kira itu sahaja daripada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Kementerian Kewangan Malaysia, Statistik Perdagangan Negara.